Anak-anak papa cuba melipu lara, konon-kononnya referendum rakyat tidak berjaya. Tetapi kita semua sudah tahu satu negara betapa Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam bahaya. Jangan buat tak tahu. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi kita berbicarakan tentang kesan-kesan selepas pilihan raya negeri tahun 2023 di mana satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa telah pun dicatatkan, telah membangkitkan suara rakyat sebenar-benarnya. Kita masih lagi ingat betapa Selangor sudah kehilangan 2/3-nya daripada 55-1 menjadi 34-22. Kita masih lagi tahu betapa Negeri Sembilan akhirnya telah berjaya mencatatkan kehadiran pembangkang Perikatan Nasional buat pertama kalinya dalam sejarah negeri tersebut. Kita juga tahu negeri Pulau Pinang daripada 3 orang pembangkang meningkat kepada 11 orang pembangkang pada ketika ini. Kita juga lihat betapa dekat Kelantan 43-2, di Kedah 33-3 dan juga yang paling best sekali dekat Terengganu Ngap Sayut 32-0. Itulah bukti sebenarnya tuan-tuan sekalian betapa rakyat sebenarnya telah pun bersuara menolak kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional, kerajaan perpaduan madani ini. Belum kita ceritakan daripada 245 buah kerusi DUN yang dipertandingkan di 6 negeri, Perikatan Nasional telah memenangi 146 daripadanya. 99 sahaja dimenangi oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. 80 Pakatan Harapan, 19 Barisan Nasional. 146 tolak 99, 47. Macam kebetulan ke 47, ya tak? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda perhatikan, anak-anak papa ini masih lagi enggan hendak menerima betapa rakyat telah menyatakan referendum mereka. Mereka masih lagi tidak mahu menerima, konon-kononnya mereka ini sudah terciduk. Mereka tetap memainkan satu naratif demi untuk menutup kecidukan mereka. Dan antara naratif yang kini sedang dimainkan dengan popularnya oleh anak-anak papa ialah naratif undi popular. Ini biasa tuan-tuan sekalian. Saya tahu ketika kami dalam Pakatan Rakyat dulu, membawalah mereka ke Pakatan Harapan. Setiap kali kalah PRU yang ke-12, kalah PRU yang ke-13, mereka memainkan satu naratif betapa undi popular rakyat memihak kepada mereka. Walaupun Barisan Nasional di bawah Najib Razak telah memenangi pilihan raya tersebut. Tetapi macam mana tuan-tuan sekalian, itulah naratif yang mereka cuba mainkan konon-kononnya untuk mengaburi fikiran rakyat betapa mereka inilah sebenarnya yang telah disokong oleh rakyat pada ketika ini. Dan mereka hanya kalah disebabkan sebab-sebab teknikal, konon-kononnya persempadan semula yang tidak adil dan macam-macam lagi. Tidak terkecuali dengan pilihan raya negeri pada kali ini. Tetapi yang peliknya, kita faham kalau mereka mainkan naratif tersebut ketika mereka pembangkang. Kini mereka kerajaan. Kenapa nak mainkan naratif tersebut? Tak kalah kerajaan terciduk dekat pilihan raya negeri sendiri kot. Tetapi nak buat macam mana? Macam saya katakan, inilah naratif yang mereka sedang mainkan sekarang. Di mana mereka menyatakan bahawa daripada undi-undi yang terlibat ketika PRN pada kali ini, pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional telah menerima undi sejumlah 3,399,472 undi. Banyak. Di mana kalau kita pecahkan, 2,477,668 undi adalah daripada Pakatan Harapan dan juga tak sampai sejuta dari Barisan Nasional. Dan di mana mereka kata 3.399 juta ini lebih banyak berbanding dengan Perikatan Nasional iaitu 3,382,455 undi. Perbezaan dalam 17,000 lebih undi. Lain macam tuan-tuan sekalian, mereka mengatakan, lihat Pakatan Harapan Barisan Nasional lebih popular, 17,000 lebih undi. Itu yang kita rasa tergelak tu. Menang 17,000 undi pun nak berlagak. Macamlah menang 17 juta undi. Tetapi tuan-tuan sekalian, mereka ini mungkin terlupa. Bila kita berbicara tentang referendum rakyat yang menolak Pakatan Harapan Barisan Nasional, rakyat yang menolak ini tidak semestinya mengundi Perikatan Nasional semata-mata. Sebab ada sahaja orang-orang yang mungkin tidak sukakan Pakatan Harapan Barisan Nasional tetapi mereka masih lagi ragu-ragu ataupun kurang suka untuk mengundi Perikatan Nasional. Maka mereka pun mengundi parti-parti lain. Sebab macam mana yang kita tahu, pilihan raya negeri pada kali ini bukan satu lawan satu tetapi banyak lawan satu kadang-kadang. Seperti kehadiran PSM dan muda dalam satu pasukan dan juga calon-calon bebas. Itu jangan dilupakan.
Dan undi untuk parti-parti lain muda PSM campur bebas ini ialah 74,417 undi. Jadi, kalau kita hendak mengukur referendum rakyat, kita kena lihat jumlah undi yang tidak menyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional. Ini termasuklah undi Perikatan Nasional campurkan dengan undi muda PSM. Dan boleh juga kalau kita nak campurkan dengan undi-undi bebas. Di mana kalaulah dengan jumlah yang baru ini, sebenarnya jumlah undi bagi mereka yang tidak menyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional ialah 3,456,872 undi. Jauh lebih banyak berbanding 3.399 juta. Di mana perbezaan lebih kurang dalam 60,000 undi lebih. Nampak tak dekat situ tuan-tuan puan sekalian? Sebenarnya referendum rakyat ini berjaya. Cuma mereka ini tidak semuanya menyokong Perikatan Nasional. Itu pun Perikatan Nasional undi dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional undi adalah lebih kurang. Nampak tak? CP-CP saja hendak sama. Beza 17,000 lebih undi sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini membuktikan sebenarnya referendum rakyat itu telah berjaya. Even kalaulah Barisan Nasional Pakatan Harapan ini dapat undi lebih dalam 55% sebagai contohnya kan, menang 55% atau 60%, itu juga menunjukkan referendum rakyat itu telah berjaya. Malulah bang. Sebuah kerajaan persekutuan baru mentadbir 8 bulan, masih lagi fresh kata orang. Tetapi bila buat pilihan raya negeri, tengok-tengok mereka mendapat undi kurang 50% daripada keseluruhan undi yang telah dikeluarkan. Nampak tak dekat situ? Feel good factor sudah tidak ada. Tak pernah dibuat oleh manusia maupun jin. Kerajaan yang baru naik, tiba-tiba jadi kurang popular di mata rakyat. Itu belum cerita undi rosak lagi. Itu belum cerita orang yang tak keluar mengundi lagi. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi kepada anak-anak papa, saya nasihatkan tolong terima hakikat betapa referendum rakyat ini telah berjaya sebenarnya. Rakyat telah menunjukkan betapa mereka ini sudah menolak Pakatan Harapan Barisan Nasional. Tidak ada alasan lagi. Buatlah apa jua naratif, anda terciduk di semua naratif tersebut. Dan memandangkan Zahid Hamidi enggan melepaskan jawatan beliau selaku Presiden UMNO dengan meletakkan kesalahan itu konon-kononnya ini adalah kesalahan kolektif. Semua pihak patut bertanggungjawab. Kita yakin jumlah undi yang bakal diterima oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional setiap kali pilihan raya selepas ini akan menjadi lebih sedikit dan seterusnya ketika PRU yang ke-16 nanti mereka akan kalah di tangan Perikatan Nasional ataupun apa sahaja gabungan lain yang bakal wujud pada ketika itu. Referendum rakyat telah berjaya. Jangan cuba menafikannya. Melainkan kalau anda memang tak tahu malu, cuba untuk bersembunyi di sebalik kira-kira dalam muka buku. Tetapi nak buat macam mana tahu sekalian, mereka ini kan memang ada rekod tak tahu malu. Kerana mereka inilah satu-satunya kerajaan dekat dunia ini, bahkan dekat Malaysia sebagai contohnya, yang ada pemimpin cakap macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.